Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemakan rakan setugas saya Gigi Ahmad di sebelah saya yang hari ini kelihatan begitu cantik, bersemangat untuk membawakan kepada anda program realiti rakyat pemulihan. Yang mana kalau kita lihat Astro Awan ni melalui program ini akan mengungkap mengenai survival seorang pengusaha ladang tanaman yang jarang sekali kita dengar, iaitu yang ditanam di negara kita, iaitu tanaman vanila. Dan dalam masa yang sama kita nak lihat juga bagaimana semangat beliau dalam cuba sesuatu yang baru tanpa putus asa sehinggalah berjaya. Kalau kita nak tahu, vanila ni merupakan satu rempah yang mahal harganya dan jarang ditanam di Malaysia. Dan dengan rujukan yang terhad bagi tanaman vanila ini, lelaki ini tetap gigih dan percaya apa yang dilakukannya akan membuahkan hasil. Hari ini Realiti Rakyat dalam Awal Ni Pagi kita akan sama-sama mengupas cabaran dan kepayahan seorang pengusaha tanaman vanila agar dapat dicontohi ramai di luar sana. Oleh itu, Realiti Rakyat bermula sekarang. Baik, sejak berhenti sebagai wartawan di sebuah akhbar tempatan pada tahun 2016, pemilik vanila Temeloh Muhammad Faisal Muhammad Norawi telah menumpu sepenuh masa kepada kebun vanila di kebunnya, iaitu di Kampung Bangau Parit Temeloh Pahang. Kebun yang diusahakan atas tanah keluarga seluas 1.2 hektar itu mampu membekalkan vanila kepada pelanggan termasuk di luar negara seperti Amerika Syarikat, Jerman, Singapura dan Indonesia. Dan tiada siapa menyangka vanila yang ditanam di Kampung Parit Bangau itu sudah menjelajah ke serata dunia untuk dijadikan bahan perisa bagi juadah makanan seperti pastry, kek dan aiskrim. Dan kita bersama dengan pengusahanya sendiri, pemiliknya sendiri untuk kita bongkar rahsia tanaman vanila ini, apa yang boleh kita belajar daripada Muhammad Faisal Muhammad Norawi yang juga sudah bersedia melalui talian Skype sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Encik Faisal, bagaimana Encik Faisal melihat kepada potensi dalam tanaman vanila ini dan yakin boleh dilakukan pada awalnya selepas berhenti daripada tugas sebagai seorang wartawan, kemudian kenapa vanila, kenapa tidak tanaman-tanaman lain yang biasa kita dengar? Okey, baik, terima kasih. Kenapa vanila? Kenapa vanila? Saya pilih vanila sebab vanila ni tidak memerlukan kawasan yang luas untuk kita menanam, dan hasilnya ataupun penghasilan vanila tu hasilnya ni nanti dia akan tinggi lah, maksudnya dia punya dengan keluasan kecil, tanah yang sangat kecil, tapi bila kita tanam vanila, hasil itu memang lebih tinggi lah berbanding tanaman-tanaman lain. Jadi vanila ni sebelum saya tanam, saya dah buat kajian, saya dah buat lebih setahun lebih juga buat kajian macam mana potensinya, dan selepas melihat kepada sejarah vanila dunia tu turun naik tetap sama harganya, tetap dan selepas tu mulalah saya start menanam dan mengembangkannya lah secara sendiri tanpa ada latihan ataupun panduan daripada mana-mana agensi ataupun syarikat. Semuanya melalui internet dan juga pembacaan, dan juga saya berkawan dengan rakan-rakan penanam vanila di seluruh di negara-negara lain. Cik Faisal, kalau apa yang Cik Faisal katakan tadi, rujukan mengenai tanaman vanila ni tak banyak di Malaysia sebab dia bukan satu tanaman yang utama, yang popular macam cili, rock melon dan sebagainya. Dan bagaimana Cik Faisal menangani masalah ini masa awal-awal tu dari segi pembekalan benih dan rujukan mengenai cara tanaman, bagaimana? Inilah cabarannya sebab memang kita tidak ada kepakaran daripada jabatan ataupun agensi kerajaan di Malaysia sendiri, sebab vanila adalah satu tanaman yang baru. Malah saya pernah merujuk kepada agensi yang berkaitan dengan pertanian ni, mereka sendiri pun tidak ada maklumat yang lanjut di peringkat federal, malah lebih sedih lagi di peringkat bawah pun tidak ada. Jadi saya terpaksa menggunakan segala pendekatan teknologi terkini lah untuk mendapatkan ilmu melalui pembacaan jurnal-jurnal tulisan daripada
daripada penanam ataupun mereka yang terlibat di dalam tanaman vanila dari luar negara, dan juga YouTube serta beberapa buku-buku lagi lah yang saya dapatkan daripada luar negara. Dan yang terakhir sekali, akhirnya saya berjumpa juga dengan seorang orang tua lah yang saya gelar sebagai guru juga. Dia telah menanam vanila tetapi secara kecil-kecilan diraup, dan daripada situ saya lebih lanjut mendapatkan vanila secara lebih dekat, dan melalui dia juga saya tekad apabila lebih bersemangat ni, sebab ketika itu umur dia dah 84 tahun dan saya masih baru tu 25 tahun. Jadi melalui dia pun memberikan pada saya tu semangat lah, dan untuk terus berusaha terus lah untuk menanam vanila. Encik Faisal, kita tahu perjalanan seorang usahawan ni bukanlah selalunya berada di atas sahaja. Kadang-kadang kita berada di bawah, ada turun naik dalam perniagaan itu. Dan ini semua adalah lumrah dalam ketika kita cuba menyertai bidang keusahawanan itu sendiri. Dan saya pasti Encik Faisal juga ada cerita-cerita tersendiri dalam usaha untuk memastikan bahawa tanaman vanila ini dapat dilakukan dengan berjayanya. Mungkin Encik Faisal boleh ceritakan, selain daripada cabaran-cabaran yang tadi Encik Faisal ceritakan kepada kami dan juga penonton Astro Awani, apa lagi cabaran-cabaran tersendiri yang terpaksa dihadapi oleh Encik Faisal, seperti orang kata nak mula perniagaan, permulaan modal ni dalam anggaran berapa yang Encik Faisal mulakan? Apa lagi cabaran-cabaran lain yang boleh Encik Faisal ceritakan? Okey, yang pertamanya dah tentulah modal sebab saya daripada tahun 2008 mulai menanam vanila tu memang tidak ada modal. Saya tamat belajar di UPM Serdang pada 2006. Selepas tu buat kajian pasal vanila ni lebih kurang setahun lebih juga. Kemudian barulah kita buat tempahan ataupun membeli benih ni tadi. Dan apa yang adalah dengan apa saja yang ada, modal simpanan sikit-sikit, lepas tu pinjam kat family sikit-sikit, dan juga selebihnya menggunakan tenaga sendirilah. Di mana pada awalnya dulu memang saya menggunakan tangan saya sendiri, orang kata menebas semak apa semua tu dengan parang saja. Dan di situ kita dah melihat kepada kesusahan kita pada masa tu, dan saya tekad. Encik Faisal, minta maaf, anggaran modal pada permulaan dia berapa agak-agak? Okey, anggaran modal dalam RM20,000. Oh, RM20,000. Kemudian ketika proses itu telah pun dijalankan, tanaman itu telah pun ditanam, berapa lama proses untuk mendapatkan semula modal tu? Okey. Sepatutnya vanila ni akan mendapat hasil pertama selepas 3 tahun ditanam. Tapi disebabkan tiada ilmu tadi, betul-betul bergantung kepada internet saja, dan akhirnya selepas 6 tahun barulah hasil pertama. Saya pada 2014 berjaya dapatlah, dan kemudian 2015, 2016 tu berterusan sehingga kini, dan alhamdulillah telah mendapat balik modal yang saya laburkan tu, permulaan tu, dan kini telah mengembangkan teruslah perniagaan saya di dalam membuat penghasilan produk akhir. Sebab bila saya buat kebun, ramai yang nak tengok vanila ni sendiri kan, pokok dia macam mana. Sebab di Malaysia memang tak ada, jarang sekali. Betul. Daripada Johor datang, daripada Terengganu, Putrajaya datang. Jadi dia datang sini nak tengok vanila. Vanila buat apa? Dia tengok pokok vanila, dia ajak berborak kat sini, dia ajak bercerita pasal vanila kat sini. Akhirnya saya dapat idea, lebih baik saya buka satu kedai ataupun kafe berkonsepkan dalam kebun yang menghasilkan produk-produk berasaskan vanila. So daripada projek itu saya anggarkan menjadi projek sampingan, tetapi sekarang telah menjadi projek utama pula. Agro pelancongan lah. Ya, agro pelancongan. Sangat menarik itu. Cik Faisal, kalau melihat juga bagaimana Cik Faisal menentukan kualiti vanila tu? Sebab yalah baru tanam, tak tahu sebenarnya dia macam mana kan. Ada grade-grade dia ke? Grade dia serangan ke? serangga ke apa semua bagaimana kan? menentukan kualiti dalam meluaskan penjualan itu sampai ke luar negara? Okey, dia macam ni. Kalau Madagaskar pengeluar utama vanila dunia, so dia ada standard dia. Indonesia pun ada. Papua New Guinea pun ada. So kita masih lagi peringkat awal. Kita belum ada dalam senarai pengeluar vanila dunia lagi.
saya standardkan sendiri macam mana untuk menghasilkan vanila yang terbaik. Grade A berapa panjang ni, berapa saiz dia, berapa moisture dia, berapa kelembapan dia. Dia agak-agak tak lari walaupun masih kurang, tak sama dengan best pengeluar utama dunia Madagaskar, beans yang sama, tetapi lebih kurang pun dah kira okey kan. So kita boleh jual dengan harga yang sepatutnya dan lebih murah, dan yang paling penting kita nak perkenalkan dulu produk kita daripada Malaysia, yang vanilla bean daripada Malaysia, dan akhirnya orang ramai terima. Dan kini kami telah melatih 360 penanam vanilla seluruh Malaysia, yang mana mereka tanam hasilnya dan kumpulkan di sini, kemudian kita jual balik kepada pembelilah di luar sana, dan kita pakai sendiri juga. Okey, itu cerita penanamannya, cabarannya yang dikongsikan oleh Encik Faizal. Encik Faizal, dalam masa yang sama, 2020 tahun yang orang kata mengejutkan untuk semua pihak. Bukanlah nak kata tahun malang, tapi tahun mengejutkan untuk semua pihak. Jadi Encik Faizal, setelah COVID-19 datang melanda, PKP dilaksanakan, ada impak tertentu kepada perniagaan tanaman vanila ini yang diusahakan Encik Faizal? Ya, betul. Memang memberi kesan yang sangat ketara, bukan pada saya sajalah, tapi memang pada semua. Dan bagi saya, kesan yang paling besar saya terima ialah kita tidak boleh menjual produk kita kepada pelanggan-pelanggan di luar sana yang biasa beli, yang mana mereka jual balik atau menghasilkan produk di dalam produk pastry dan sebagainya lah. Dan kita tidak boleh jual balik kerana tidak ada pembeli. Jadi ketika sebelum ni saya menjual produk mentah kepada pembeli di luar sana. Jadi dalam tempoh PKP, waktu berkurung tu, tak ada kerja lain, memang duduk kat rumah, kita buat R&D, kita buat research, kita buat study, kita buat study market macam mana, apa yang pelanggan nak lepas ni. Kali ke-9 saya buat R&D aiskrim di rumah sendiri, dan kita berjaya hasilkan aiskrim vanila asli yang lain daripada yang lain, tak sama dengan aiskrim vanila lain yang sebelum ni. Yang mana kami hasilkan aiskrim daripada buah vanila asli dan bercampur dengan topping gula kabung. Biasanya caramel kan, sebagai topping, sebagai gula ni. Tapi kami gantikan topping kami tadi dengan gula kabung. Itu yang buatkan produk kami lain daripada yang lain dan meletup dalam tempoh masa yang singkat. Alhamdulillah, sambutan yang sangat baik daripada seluruh warga Malaysia. Bukan satu bangsa saja, semua datang ke sini. Itu yang membuatkan saya rasa sangat terujalah. Dan ini dalam tempoh PKP itu hari sebenarnya memberi peluang untuk saya mencakap lebih baik dengan membuat kajian sendiri dan sebagainya lah. Berita mengenai Encik Faizal mengusahakan tanaman vanila ni dan juga menghasilkan aiskrim asli itu sebenarnya sudah tersebar luas dekat media sosial. Viral hari itu. Saya tak rasa lagi. Viral hari itu. Dia katakan kalau nak rasa aiskrim vanila asli boleh pergi ke Temerloh, dan kita nak cakap banyak lagi dengan Encik Faizal selepas ini, lebih-lebih lagi mengenai bantuan, adakah cukup bantuan ketika ini, dan kita akan perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami di Awal Pagi, program Realiti Rakyat Pemulihan. Kami membincangkan mengenai seorang pengusaha tanaman vanila yang mana kalau kita lihat awal permulaan perniagaannya mengalami sedikit orang kata kesukaran, tetapi dalam kesukaran itu beliau mencari jalan penyelesaian terbaik untuk memastikan bahawa perniagaan vanilanya bukan sekadar memberi pulangan daripada tanaman itu, tapi juga produk-produk akhir dan juga produk susulan yang terhasil daripada tanaman vanila itu. Dan sehingga kini
orang kata selepas PKP, tempoh yang PKP beliau ambil kira fasa tersebut sebagai satu fasa tempoh R&D untuk tanaman vanilanya sehingga mencetus satu lagi produk baru iaitu aiskrim yang dibuat daripada produk tersebut daripada vanila original. Itu adalah cerita daripada Encik Faisal yang kami sedang berada bersama kami di talian Skype sekarang ini. Encik Faisal, kalau kita lihat dan berdasarkan laporan yang saya lihat mengenai tanaman vanila ini, Pulau Pinang jadi negeri pertama lancarkan tanaman vanila melalui kebun pintar yang pertama seumpamanya di Malaysia yang mampu beri pulangan bernilai 1.5 juta setahun. Ini adalah kenyataan daripada 30 September lepas. Encik Faisal melihat kepada perkara ini, kebun pintar itu dan juga teknologi industri 4.0, bagaimana ini membawa perubahan kepada agriculture tanaman yang diusahakan oleh Encik Faisal sendiri? Ada idea-idea tertentu ketika tempoh PKP hari itu hasilkan produk. Kemudian melihat kepada kebun pintar IR 4.0, ada tak perkara-perkara tersebut terdetik dalam hati nak laksanakan kebun-kebun sedemikian juga? Okey, baik, terima kasih. Bila saya dapat berita tu, mendengar berita yang dibacakan tadi tu, memang satu boleh cakap kata gembira lah, sebab apa yang ada di Pulau Pinang tu sebenarnya anak murid kita. Maksudnya yang menghasilkan ataupun menanam vanila di Penang tu adalah anak murid kami, yang mana Vanila Temeloh telah lahirkan B360, dia salah seorangnya. Dan apabila melihat kepada teknologi terkini yang diguna pakai di dalam tanaman vanila, memang kita sedikit teruja, tetapi memerlukan ini sudah tentu memerlukan pelaburan yang tinggi ya. Bila memerlukan pelaburan yang tinggi, banyak pihak yang tidak berani mengambil risiko, lebih-lebih lagi tanaman vanila masih lagi baru di Malaysia. Jadi bagi saya inilah peranan kerajaan ya. Peranan kerajaan sepatutnya pergi sendiri kepada mereka yang berpotensi, mereka yang telah dilihat cenderung untuk menaikkan sesuatu bidang. Bukan lagi kerajaan menunggu mereka atau pengusaha ini datang kepada kerajaan. Sebaliknya kerajaan melalui pelbagai agensi ini datang membantu apa yang perlu diberikan kepada mereka yang berpotensi. Kerana melalui satu bidang, apabila satu industri itu naik, pelbagai industri lain akan terpaut sama dan naik bersama. Terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar dan sebagainya. Encik Faisal, bercakap mengenai bantuan-bantuan kerajaan, kita bagi peluang kepada Encik Faisal, apa mungkin bantuan-bantuan kerajaan yang Encik Faisal rasakan perlu ada lagi untuk membantu perusahaan seperti yang Encik Faisal lakukan, dan apa bantuan-bantuan kerajaan yang sebelum ini yang ditawarkan yang telah digunakan oleh Encik Faisal untuk lebih-lebih lagi dalam menghadapi kemelut ekonomi ketika ini? Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada agensi dan jabatan kerajaan yang telah mula melihat potensi tanaman vanila ni, terutama kepada Lembaga Pertubuhan Peladang Malaysia daripada peringkat tertinggi sehingga peringkat di bawah ni memang sentiasa menyokong penuh kepada usaha tanaman vanila yang diusahakan oleh saya. Keduanya kepada RISDA yang melihat potensi tanaman vanila sebagai satu tanaman baru yang boleh diusahakan oleh pekebun kecil, khususnya mereka yang tanam getah. Dan ketiganya kepada Jabatan Pertanian sendiri yang telah mula melihat potensi tanamannya dan telah mengenali vanila itu sendiri, dan mereka telah banyak, ketiga-tiga agensi ini telah banyak membantu saya dari segi peralatan dan sebagainya. Cuma mungkin bagi saya sendiri keperluan yang utama adalah untuk melebarkan lagi saya ini, keperluan utama adalah kawasan ataupun tanah yang lebih luas, dan juga kemudahan-kemudahan kilang dan juga makmal untuk sentiasa R&D untuk melakukan R&D bagi memastikan apa yang kita buat ini menuju kepada arah yang lebih tepat. Seterusnya kita punya followers, kita punya pengikut-pengikut penanam-penanam vanila yang di belakang kita ni akan terus bertaut kepada kita dan bergerak sekali. So, teknologi yang paling penting sekali kalau nak tanya pasal bantuan. Encik Faisal, kalau kita lihat
pasaran vanila ini kalau kita lihat secara kasarnya sekitar 3% permintaan pasaran di dunia dan selebihnya dikuasai campuran ekstrak, esen dan juga perasa tiruan ataupun perasa vanila yang dihasilkan secara sintetik. Ini juga yang saya lihat laporan daripada Encik Faisal sendiri yang menyatakan mengenai perkara ini. Jadi adakah permintaan dunia ini, bagaimana kita nak memenuhi permintaan dunia ini dan dalam masa yang sama memenuhi permintaan secara domestik terlebih dahulu, vanila dalam kalangan peringkat domestik terlebih dahulu, dan memastikan bahawa PKS yang mengusahakan tanaman vanila ini mereka mampu memenuhi keperluan domestik dan juga mampu dalam masa yang sama memasarkan pasaran produk-produk tanaman vanila ini kepada luar negara itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih. Bagi saya, kita ataupun di Malaysia ni memang masih kurang sangat lagi mereka yang menanam vanila. Kalau ada pun baru bermula. Jadi saya sebagai pelopor untuk tanaman ini, bagi saya dengan hasil yang sedikit kita tidak mampu lagi untuk mengeluarkan ataupun menjual hasil tanaman ini ke luar negara. Jadi apa yang saya lakukan sekarang sementara nak menunggu kawan-kawan yang ramai ni menanam dan dapat hasil lebih banyak, kita hasilkan produk akhir itu sendiri, kerana dengan satu produk mentah kita boleh tambah nilainya dengan produk akhir tadi, jadi kita tidak perlukan bahan mentah yang terlalu banyak. Apabila sudah banyak nanti, barulah kita fikirkan untuk sebenarnya memang untuk pasaran. Kalau orang Malaysia tahu penggunaan vanila ni secara baik, untuk pasaran Malaysia pun belum cukup. Dan barulah kemudian kita fikirkan macam mana nak mengeksport vanila untuk pasaran dunia. Ya, Cik Faisal, bagaimana gabungan antara pengusaha-pengusaha ini? Boleh saya tahu berapa sebenarnya pengusaha vanila setakat ini dalam Malaysia dan bagaimana anda semua bersatu dalam mewujudkan satu rangkaian ataupun satu usaha yang lebih baik lagi dalam mengembangkan tanaman vanila ketika ini? Okey, baik. Saya pecahkan kepada beberapa peringkat. Yang pertama adalah peserta ataupun penanam-penanam vanila Malaysia di bawah seliaan saya, yang mana kita ada 360 data penanam di seluruh Malaysia yang telah mengikuti kursus yang telah saya tawarkan, dan mereka menanam secara kecil-kecilan atau ada juga yang besar, menanam dan hasilnya dihantar balik kepada saya dalam tempoh selepas mereka membuat hasil tadi lah. Dan keduanya, selain daripada itu, Koperasi Vanila telah ditubuhkan di Temerloh, yang mana saya telah dipilih sebagai pengerusi Koperasi Vanila Berhad. Masih lagi di dalam peringkat menunggu kelulusan SKM, tetapi melalui koperasi ini saja kita telah ada lebih 100 ahli dan ramai lagi yang bersedia untuk masuk menjadi ahli. Dan kita tunggu saja keputusan daripada SKM secepat mungkin untuk kita menggerakkan kerja kita kepada yang lebih seterusnya lah, peringkat seterusnya selepas ini. Dan ketiganya, saya juga telah dilantik oleh Lembaga Pertubuhan Peladang sebagai mentor untuk projek tanaman vanila Malaysia, yang mana kita diberikan menti-menti yang akan mengikuti kursus ataupun program yang kita laksanakan, di mana mereka akan tanam dan kita akan collect hasil mereka nanti selepas berjaya mereka tanam nantilah. So kita ada 2-3 pecahan grup yang akan bersedia untuk menanam vanila dan menghasilkan vanila, seterusnya melayakkan kita tersenarai dalam pengeluar vanila dunia. Encik Faisal, kalau kita lihat sekarang ni agro culture, agro pelancongan itu adalah bidang-bidang yang disarankan oleh kerajaan untuk orang muda dan sebagainya untuk masuk ke dalam bidang ini. Jadi kita nak merancakkan bidang ini dengan tanaman vanila sekarang sedang kita cuba untuk kembangkan dengan lebih banyak usahawan-usahawan dalam bidang ini. Jadi kita nak tahu harga pasaran vanila ni supaya orang muda dekat luar sana yang sedang menonton Awal Ni Pagi bersama dengan Cik Faisal sekarang ini tahu nilai dia supaya mereka lebih berminat untuk menyertai tanaman vanila ni. Okey, kalau harga dunia sekarang agak turun sikit lah. Tapi saya ceritakan harga fresh bean tadi, buah yang hijau. Yang hijau tu harga sekitar 150 ke 180 ringgit sekilogram. Sekilo. Yang dia punya buah warna hijau tu. Kalau
hitam ataupun yang kering tu mencecah RM1,100-1,200 lah pada harga masa sekarang ni. Dan harganya pernah mencecah sehingga $600 di pasaran dunia lah. Pada awal tahun dan tahun lepas disebabkan beberapa faktor lah. Harga antaranya faktor-faktor yang menyebabkan harga tinggi apabila pengeluar utama dunia lah. Madagaskar mengalami ribut tropika dan berbagai lah masalah-masalah yang dihadapi mereka. Jadi kita ni tanah subur, teknologi ada, kerajaan sedia bantu, modal ada, tanah subur kan. Apa lagi yang kita tunggu? Kita tanam, kita jadi pengeluar utama vanila. Tak payah jadi yang pertama lah. Senarai dulu pun dah cukup baik. Cik Faisal, terakhir sekali sebelum kita menutup realiti rakyat pemulihan secara ringkasnya, apa mungkin nasihat Encik Faisal kepada mereka di luar sana yang sedang mengusahakan tanaman vanila ini ataupun yang sedang berjinak menjadi pengusaha apa pun jenis tanaman untuk terus lebih gigih ataupun lebih bersemangat menjalankan apa yang mereka kerjakan sekarang? Okey, kepada pertama yang menanam vanila tu, saya doakan mereka ataupun mengharapkan mereka terus istiqomah lah, terus menerus fokus kepada apa yang mereka buat kerana pasaran telah tersedia, pasaran telah menanti. Keduanya, kepada mereka yang tidak ada ataupun bukan kepada vanila sajalah, kepada mereka yang buat dalam untuk menjadi usahawan ni, fokus kepada apa yang telah tuan-tuan buat. Buat satu benda tu, buatlah kelainan sikit, buatlah kelainan sikit dan buatlah apa saja benda yang tuan-tuan suka, pilihlah kerjaya yang tuan-tuan suka dan pada masa sama cipta peluang bagaimana untuk menjana pendapatan daripada apa yang tuan suka buat tu. Okey, saya suka tu mencipta peluang tu yang sangat baik daripada kita hanya mengharapkan peluang yang biasa tapi mencipta peluang-peluang baru ketika dunia telah sedang berhadapan dengan pemulihan ekonomi. Jinak dekat apartmen dia tanam tanaman pelbagai tadi Encik Faisal. Hidroponik. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Faisal Muhammad Norawi, usahawan tanaman vanila yang sangat berpotensi sekarang ini untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut dan juga berikan perhatian kepada agriculture dan juga agro pelancongan yang boleh kita perolehi daripada sektor itu. Dan itu saja di Awani Pagi segmen Realiti Rakyat hari ini. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.